Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi muzakarah kitab Matan Safinatin Najah, dan telah kita sampai pada perbahasan tempat-tempat asli mayat itu wajib digali semula. Faslun yumbashul mayyitu li arba'in khisal. Digali semula mayat itu disebabkan 4 perkara. للغسل إذا لم يتغير ولتوجيهه إلى القبلة وللمال إذا دفن معه وللمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته. Okey. Jadi makna bagi fasal ini ialah ada tempat, ada waktu kita wajib gali balik si mayat daripada kubur. Bila berlaku salah satu daripada 4 perkara. Itu yang disebut dalam matan ada 4 perkara. Dalam syarah dan Rajak ditambah lagi sebenarnya. Ditambah dalam 3. Lepas tu disebut juga tempat yang diharuskan untuk kita gali si mayat, pindah ke tempat lain. Tak apa, kita baca apa yang dalam matan dulu. Yang wajib kita gali si mayat. Yang wajib kita gali si mayat. Dengan makna kalau tak gali hukumnya berdosa dah ke atas kita. Bukan ke atas si mayat. Si mayat tu dah mati dah. Dia nak gali lah ke mana kubur dia. Yang pertama, lil ghusli idza lam yataghayyar. Itu yang pertama. Kita tanam si mayat, lupa nak mandi. Jarang berlaku ni. Cuma kalau berlaku. Dia bukan nak suruh berlaku baru nak bincang hukum. Ulama dulu dia cepat. Bincang dah hukum siap-siap. Berlaku, rujuk kitab, selesai masalah. Kalau tak sesuai boleh cari pandangan yang lain. Lepas tu kuno lah kalau tak sesuai. Tak kuno. Cuma tak kena dengan waktu tu. Tapi kena dengan waktu lain. Kena dengan tempat lain di luar negara. Ulama kita tak buat kerja sia-sia, tak buat kerja abas. Kita yang banyak buat kerja sia-sia. Al-ma'na annahu yumbash al-maytu min al-qabri wujuban. Jadi digali secara wajib mayat yang telah ditanam. Kalau kita tanam lupa nak dimandikan, wajib gali balik, mandikan, lepas tu baru tanam balik. Wajib itu disyaratkan kalau tak berubah si mayat. Kalau dah berubah sini berubah bau, sehari 2 hari dah berubah bau, tak dah gali aib si mayat, biar je lah. Itu kalau berubah bau dah tak boleh. Kalau hancur badan lagi lah, tak boleh kita nak gali tu. Nak jaga aib si mayat. Begitu juga kalau tidak dimandikan. Begitu kalau tidak ditayamumkan. Contoh tak ada air. Bila tak ada air, apa yang perlu kita buat? Kita tayamumkan. Tak tayamum, tanam terus. Wajib gali semula, tayamum semula, lepas tu masukkan balik dalam kubur. Itu pun selagi mana tidak berubah lah. Yang kedua, walitawjihihi ilal qiblah. Untuk menghadapkan si mayat ke arah kiblat. Juga disyaratkan tidak berubah. Kita masukkan si mayat, kita hadapkan ke depan. Sangkaan kita itulah kiblat. Selesai tanam, barulah perasan salah. Wajib gali semula. Wajib menghadapkan wajib menghadapkan si mayat ke arah kiblat. Selagi mana tidak berubah. Kalau dah sehari, dah 2 hari dah berubah bau si mayat, tak perlulah. Malah haram pula kita gali, menyebabkan aib si mayat terbuka. Nanti orang cerita, busuk bau Pak Mat tu. Sebenarnya semua mayat bila ditanam busuk. Jadi jenis lagu kita ni. Jenis wali-wali orang soleh lain lah. Ni jenis lagu kita ni. Macam kita ni. Biasanya begitu. Na'udzubillah lah. Mati hancur badan tu tak ada masalah. Maksud saya, na'udzubillah tu daripada bau busuk. Disebabkan dosa-dosa yang banyak. Na'udzubillah. Okey. Selesai. Itu yang kedua. Bila ditanam tidak menghadap ke kiblat, wajib digali semula. Itu pun selagi mana tidak berubah. Kalau berubah tak boleh dah. Yang ketiga, walil mal idza dufina ma'ah. Bila mana kita tanam si mayat bersama-sama dengan harta. Jam ke, handset ke, tertinggal dalam tu. Sama ada handset, jam ataupun duit dan sebagainya yang merupakan harta. Harta itu peninggalan si mayat atau pemilik orang lain, orang yang tolong gali kubur. Itu 3 handset dalam tu. Handset bukan murah.
Tak, 800 ribu contoh jenama hak mahal, hak comel, hak molek. Tak, ketika itu wajib digali semula. Sekalipun orang lain tidak minta. Orang lain tidak minta. Boleh. Maknanya yang jatuh tadi tu apa dia? Handset penggali kubur. Menggali kubur tak minta pun handset tu. Tapi dia tidak menghalalkan. Kena gali juga. Jangan membazir lagu tu. Tak, begitu juga kalau harta tarikah, harta peninggalan si mayat. Sebab harta peninggalan si mayat akan jadi milik ahli waris. Tak. Sekalipun ahli waris tak minta, tapi ahli waris tidak menghalalkan. Jadi itu kena gali juga. Berbeza kalau ahli waris ataupun penggali kubur tadi tu menghalalkan. Dia kata tak apalah, biarlah yang set tu. Kalau gali kan aib pula si mayat tu. Waktu tu tak ada masalah lah. Sebab harta tu milik penggali kubur, milik ahli waris. Jadi mereka lah ada hak. Mereka nak halalkan, biarkan tak gali. Mereka tidak halalkan, maka perlu gali juga. Tak, kita jangan sangka buruk. Boleh jadi orang tu memang perlu duit. Hidup di dunia ni nak kena guna duit. Tak. Warak apa tu setinggi mana pun nak kena makan, nak kena minum. Ustaz ke tak ustaz ke, tok guru ke tak tok guru ke tak tok guru ke, kena makan. Jadi kita yang cepat sangka buruk. Boleh jadi dia nak sungguh duit tu, keperluan hidup. Zaman PKP pula ni. Hadza illam yabtali'hu. Yang telah kita bincang itu, kalau dia tidak telan. Mayat tu tak telan. Kalau mayat tu telan mah, masuk dalam perut dah mah tu. Itu ada perincian lain. Jadi yang tadi, harta itu sama ada harta si mayat atau peninggalan si mayat atau harta orang lain. Tak. Tapi tidak ditelan, tidak berada dalam badan si mayat, berada di poket, dalam kain kafan atau dalam kubur tu terjatuh lagu mana. Ketika itu wajib digali. Selagi mana ahli waris tidak menghalalkan. Selagi mana penggali kubur tadi contoh yang kita bagi tidak menghalalkan, wajib gali. Okay. Kalau si mayat itu telan pula, dia telan apa? Dia telan emas contoh, cincin ke belian ke, dia telan. Dia ada dalam perut dia lah. Tak. Tak keadaan. Kalau emas itu, kalau belian itu, cincin itu adalah milik si mayat, maka memang tak boleh digali. Memang tak boleh digali. Okey, kalau cincin belian itu milik orang lain, milik abang si mayat, milik adik si mayat. Si mayat tu kita telan, lepas tu dia mati sebab telan cincin tu, telan emas tu. Tak, begitu juga tak boleh digali. Tak boleh digali. Selagi mana abang dan adik itu tidak minta. Kalau abang dan adik tu kata aku nak balik belian, apa tu, adik aku ni telan ni, abang kata aku nak balik belian yang adik aku telan. Adik pula kata aku nak balik emas, cincin yang abang aku telan ni. Tak. Kalau mereka mohon, mereka minta untuk diambil semula, maka digali semula secara wajib dan dikerat perutnya untuk ambil emas dan cincin yang ditelan, permata yang ditelan itu. Boleh begitu. Okey. Begitu yang keempat, walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuh. Begitu juga wajib kita gali kubur kalau ditanam seorang perempuan, sedangkan dalam perempuan tu ada seorang janin yang masih hidup. Tu. Kita tanam, doktor kata hidup lagi baby dalam perut tu. Wajib kita gali tu. Lepas gali tu, apa yang perlu kita buat? Adakah kerat perut? Ada perincian. Kalau lepas kita gali tu, baby tu mungkin hidup, kehidupan itu kekal, mungkin untuk berterusan sampai ke bila-bila tak? Macam mana nak tahu
Lepas kita gali tu baby tu hidup tu akan berkekalan pula. Kalau baby tu umur 6 tahun, 6 bulan ataupun lebih, umur 7 bulan, 8 bulan. Tak. Doktor sebut hidup lagi ni. Kalau kita kerat perut ni, dia akan berterusanlah hidup. Waktu tu wajib kita kerat perut mak ambil baby tu. Okey, tapi kalau kurang daripada 6 bulan. Tak. Dia tiup roh dah, tapi kurang daripada 6 bulan. Ataupun lah, ini daripada saya sendiri, ataupun lebih daripada 6 bulan. Tak, lebih daripada 6 bulan, tapi doktor pakar kata baby ni tak boleh diselamatkan ni. Lemah sangat dah. Dia tupan jantung ni. Tak. Kesnya apa? Kesnya tadi nak dia duduk dalam perut mak lama. Proses nak gali tu ambil masa dah. Lepas tu doktor kata kalau kita nak kerat pun ambil masa juga. Jadi sebelum kerat tu dah mati dulu dalam perut. Baby doktor cakap lagu tu. Sama ada baby tu kurang 6 bulan ataupun lebih daripada 6 bulan. Lebih daripada 6 bulan tu saya sendirilah datang daripada tafaquhan minni. Dah, ketika itu dibiarkan mak tu. Dibiarkan mak sampai baby tu confirm mati, yakin mati, baru kita tanam semula. Ala kulli hal kita tak boleh tanam seorang mak yang dalam tu ada baby yang masih hidup. Baby tu nak dikeluarkan ataupun tidak daripada perut mak. Kalau belum tanam, tak, dan kalau dibedah sempat keluarkan dalam keadaan hidup, wajiblah kita bedah. Okay, kalau belum tanam, tapi kalau bedah, doktor kata tak sempat ni. Tak. Doktor kata tak sempat. Bedah ambil 2 jam. Baby ni dalam 5 minit lagi mati. Tak. Ketika itu, saya rasa tidak perlu dibedah. Tidak perlu dibedah. Boleh. Okey. Sebab kita ni apa? Pada kebanyakan perkara kita bertaamul dengan zan dan zahir di sisi kita lah. Kalau dia bedah pun menyebabkan mati juga si mayat tu, apa faedahnya? Tak. Tapi boleh dikatakan juga wajib bedah walaupun 5 minit dia akan mati. Permulaan bedah tu wajib. Lepas tu mati biarlah, tak payah gunakan bedah. Tapi masalah pada badan si mayat pula kita dah rosak kan. Allahuakbar. Jadi itu hukum kalau belum ditanam. Kalau dah ditanam tak adalah. Kalau baby masih hidup, kalau dah ditanam, kalau baby dah mati, selesai, tak payah nak gali balik. Tapi kalau baby masih hidup, sekira-kira 6 bulan ke atas umur baby tu, dan doktor kata masih hidup ni, kita gali balik. Lepas gali nak buat apa? Tengok keadaan. Kalau baby tu boleh kekal hidup, wajib kerat perut mak, ambil baby. Tapi kalau doktor kata baby ni mati dah ni, tadi dalam kubur dia hidup, bila kita gali dan 5 minit atas bumi ni, dia mati. Waktu tu tak payahlah kita nak kerat perut mak. Ataupun masih hidup, bila gali tu buat keluar daripada tanah tu, masih hidup dalam perut. Tapi doktor cakap kalau nak bedah, makan masa sejam 2 jam, baby ni tengok gaya 5 minit mati. Tak, ketika itu tafaquhan ni tak wajib untuk kita kerat perut mak tu. Sebab kalau kerat pun dah mati dah baby tu. Tak ada faedah lah. Allahuakbar. Okay, yang disebut dalam syarah Nail Raja', kalau kita nak sambung jadi nombor berapa? Nombor 5 lah. Perkara kelima yang wajib kita gali kubur, keluarkan si mayat daripada kubur itu ialah kalau mayat itu ditanam pada tanah yang dicuri. Pada tanah yang dicuri. Dan pemilik tanah nak mayat tu digali semula. Wajib kita gali semula si mayat. Ataupun kita tanam si mayat dengan kain kafan yang dicuri. Dan pemilik bagi kain kafan tu kata, aku nak juga kain kafan aku tu. Wajib kita gali semula, ambil kain kafan tu bagi kepada pemilik asal, kita cari kain kafan lain. Boleh tak? Okey. Tapi kalau kedua-duanya, pemilik tanah dan juga pemilik kain kafan kata tak ada masalah lah, halal lah, biarlah dia duduk kat tanah aku. Tak. Seorang lagi kata biarlah dia pakai kain kafan aku, tak aku halalkan, maka tak bolehlah kita gali balik. Yang keseterusnya, jadi 4 tambah ditanam di tanah yang dicuri, 5
tambah yang dikafankan dalam pakaian yang dicuri, kain kafan yang dicuri, jadi 6. Yang ketujuh bila orang kafir ditanamkan di tanah haram, tanah haram Makkah. Tak, ketika itu wajib juga kita gali balik. Yang ke-8, bila mana kita bimbang si mayat itu akan digali. Contohlah kita tanam pada satu tempat, yang tempat tu kemungkinan besar digali balik oleh binatang buas, ataupun tempat tu semua dicuri mayat. Mayat dicuri, diambil organ dan sebagainya. Tak, ataupun jenis orang makan mayat ni. Jadi kita takut dia digali, maka kita gali semula, tanam tempat lain yang lebih selamat. Okey, selesai kat situ. Kemudian ada tempat harus kita gali, kubur. Bila? Yang pertama, bila mana kita takut air banjir. Bila banjir menyebabkan sikit-sikit terhakis, akhir sekali si mayat yang masih hidup ataupun rangka-rangka si mayat itu dibawa oleh air. Kita bimbang benda itu berlaku. Tak, contoh tempat tu memang semua hujan, semua banjir. Jadi kalau berulang kali banjir menyebabkan apa? Kubur tu terhakis, akhir sekali hilang si mayat tu. Harus kita gali, pindah tempat lain. Begitu juga harus kita gali kalau mayat tu dah hancur lebur dah jadi tanah dah. Kita boleh gali, kita letak pula mayat lain, tidak ada masalah. Bila dah hancur lebur, dah jadi tanah, boleh kita gali dan kita boleh letak mayat lain. Mana kubur tu kita walaupun satu tempat, kita boleh letak 2-3 mayat. Habis satu mayat dan satu tempoh tertentu dah jadi tanah, kita letak pula mayat lain. Lepas mayat yang kedua tu pula dah jadi tanah, kita letak pula mayat lain. Tak ada masalah. Kalau tidak, mengambil ruang yang sangat banyak lah daripada tanah-tanah umat Islam ni. Selesai kat situ. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.